Siap bang. Yuk bawa. Ha? Bila? Bila? Tak apa. Semalam dah aku ni lah. Malam. Tak ada. Semalam saya gerak awal. Ingat nak set up malam awal. Ni saya dalam ke ni? Dah. Kalau bawa nak ni boleh. Tak ada masalah. Sebab saya mute aja kat situ.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha Ketua Pegawai Eksekutif PKNS Datuk Muhammad bin Abbas, seluruh ahli pengurusan PKNS, yang bahagia Encik Roslan selaku pengurus kanan integriti, ketua bahagian, pegawai-pegawai kanan serta seluruh warga PKNS, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izinnya juga. Sekali lagi kita dapat berkumpul di Musalla Al-Araf di pagi Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, dan kita duduk di dalam satu majlis ilmu ataupun kita duduk di taman-taman syurga yang mana kita dipayungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita hadir ke sini bukanlah kerana paksa rela. Dan tahniah dan syabas saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir pada pagi ini, kerana telah dipilih oleh Allah untuk hadir bagi sama-sama kita mendengar kuliah duha selepas hari raya itu hari. Dah lama kita tak buat, dan hari ini merupakan hari permulaan untuk kita mulakan kuliah duha semula. Bersama kita pada pagi ini Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz, ataupun lebih dikenali sebagai Piu Faiz. Rasanya ramai yang mengenali beliau. InsyaAllah, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Ustaz untuk menyampaikan kuliah duha kita pada pagi ini yang bertajuk memaknakan ibadah korban, insyaAllah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tidak sampai akan Allah Ta'ala oleh segala daging-daging korban dan darah-darah korban kamu. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Ta'ala ialah takwa daripada kamu. Demikianlah Allah Ta'ala mempermudahkan segala korban-korban kamu, supaya kalian semua membesarkan akan Allah di atas apa yang Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kamu, dan berita gembiralah bagi sesiapa yang berbuat kebajikan. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang penuh barakah, pagi hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama duduk dalam satu majlis muzakarah atau tazkirah. Mungkin muzakarah lah. Kalau muzakarah tu saling bercakap, awak pun bercakap, saya pun bercakap. Kita kata majlis tazkirah lah, beri peringatan. Kalau kata majlis ilmu ni, mesti ada mata pelajaran ilmu yang kita pelajari. Sama ada tafsir ke, hadis ke, tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke. Ini bukan majlis ilmu, kerana tidak ada mata pelajarannya yang kita pelajari, tapi tajuk yang diberi.
memaknai ibadah korban. Sempena kita telah berlalu beberapa hari raya, beberapa hari termasuk hari-hari tasyrik, hari-hari yang dibenarkan kita melakukan ibadah korban. Sempena memperingati pengorbanan besar yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, yang digelar dengan Khalil, teman rapat bagi Allah. Padahal Allah Ta'ala tidak memerlukan teman, tapi gelaran tu kerana Ibrahim alaihissalam orang yang senantiasa bermunajat dengan Allah. Daripada perbuatan Nabi Ibrahim ni kita tahu belaka, disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibadat korban. Bahkan setiap daripada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melakukan ibadat korban, janji dia mukmin muslim, pasti sudah ada satu pahala korban yang telah dihadiahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena ibadah korban di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah wajib. Adapun di kita sunat, sunat muakkadah, lagi pula kifayah. Sunat muakkadah lagi pula kifayah. Artinya kalau di dalam satu rumah tu sudah ada yang mengerjakan ibadat korban, maka tuntutan sunat tersebut gugur daripada ahli rumah yang tinggal lagi. Tetapi di atas diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadat korban ni ialah wajib. Bahkan setiap kali Nabi mengadakan korban di hayat hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sudah dihadiahkan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam akaun bank kita akhiratnya sudah ada satu pahala korban. Siapa yang beri? Nabi kita yang hadiahkan. Kita sendiri pun tak korban. Lama kelamaan lagi susah nak korban. Apa? Mahal satu bahagian. Satu bahagian sampai 700, 800 dah sekarang. Nak lembu yang gemuk-gemuk. Sebab tu ramai orang buat korban kat luar. Ambil di luar negara. Bukan tak boleh. Cuma afdalnya di dalam kampung kita sendiri. Afdal lagi ketika mana melakukan korban tu kita sendiri yang melihat, atau kita sendiri yang sembelih. Itu lebih afdal. Mana afdal ni ay aktsaru thawab, lebih banyak pahalanya. Kenapakah ibadat korban ni menjadi syariat di dalam agama kita? Ini kerana nak mengenangkan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu daripada sifat ketakwaan seorang mukmin ialah dia memperingati tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Mana-mana orang yang mengagungkan, yang membesarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah ni banyak. Antara lain ialah ibadat korban. Maka itu menunjukkan ada ketakwaan di dalam jiwa dia. Di dalam hati dia ada sifat ketakwaan. Sejarahnya disebut dalam kitab ni. Kitab apa? Tahu ni hamba dia capa gitu ya. Lorak-lorak pagi tadi dia capa gitu ya. Ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana dia bujang, dia belum berkahwin lagi. Nabi Ibrahim ni pernah buat satu pesta korban lah kita kata, dengan binatang sembelihan yang terlalu banyak. Itu diriwayatkan dia pernah berkorban satu harinya 1000 ekor kambing, 700 ekor lembu dan 100 ekor unta. Dia seorang. Nabi Ibrahim seorang. Lalu fata'ajjaban nas wal malaikatu min zalika. Manusia tercengang-cengang, malaikat pun rasa heran. Banyak sangat ni Ibrahim. Tak banyak ke? Siapa 100 ekor kambing, 1000 ekor kambing, 700 ekor lembu, 100 ekor unta berkorban.
Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam jawab, kullu ma taqarraba bihi laisa bi syai'in indi. Tiap-tiap perkara yang boleh mendekatkan diri aku kepada Allah, tidak ada nilainya aku untuk nak buat korban, untuk disedekahkan, untuk diinfakkan, untuk difisabilillahkan. Tak ada nilainya. Tiap-tiap perkara yang boleh hampir aku dengan Allah, aku rela buat. Wallahi, dia bersumpah dah. Wallahi, demi Allah, lau kana li ibni, kalau ada bagi aku seorang anak laki-laki, la azbahtu, pasti aku akan sembelihkan dia, fi sabilillah, untuk di jalan Allah. Nabi Ibrahim dia cakap, ketika tu dia bujang lagi, dia tak ada bini lagi, dia orang bujang ni, dia bercakap sedap semua. Nah, hero lah. Cuba tengok, kalau dia tak ada bini, dia bercakap ya sedap, nengok akak ekor dah. Lepas dia bini, slow sikit. Nah, ada lagi sebab baru bini seorang baru. Ada lagi buah akak tu, tapi baru bini seorang baru, ya slow sikit lah. Kalau hak bujang ni gak, cakap tu gak akak ekor. Sebab tu biasa kalau hak bujang ni cakap tak khabar ke diri kadang-kadang. Nah, Nabi Ibrahim ketika mana dia bujang, dia pernah kata lagu tu, demi Allah. Nah, kalau Allah Ta'ala bagi pada aku satu orang anak laki-laki, lalu diperintahkan aku untuk sembelih di jalan Allah, aku akan sembelih. Tak ada apa. Tu. Lalu berlalulah masa Nabi Ibrahim. Nah, lupa dah apa hak dia cakap ketika tu. Nah, Nabi Ibrahim berbini, Nabi Ibrahim berkahwin pertamanya dengan Siti Sarah. Nah, Nabi Ibrahim ni dia kahwin mula-mula dengan Siti Sarah. Duduk dengan Siti Sarah ni, dia berdoa dengan Tuhan, inni rabbi habli minas salihin. Rabbi, Tuhan, habli, hadiahkan aku anak di kalangan orang yang soleh. Minta supaya dikurniakan anak yang soleh. Sebab tu kita kalau minta dengan Allah Ta'ala, jangan minta mata semata-mata, mata benda. Nah, macam orang bujang nak bini, jangan minta dengan Tuhan nak bini saja, jangan. Ya Allah, nak bini. Tuhan beri 4 orang Pontianak Harun sudah malai 4 ekor sudah. Nah, jangan lagu tu. Kalau kita nak bini ni, kita minta, ya Allah, kurniakan aku isteri yang solehah. Itu. Berikan aku suami yang soleh. Nah, jangan ya Allah nak belaki, ya Allah aku ni umur 30 dah, tak ada lagi orang jantan nak laki tu saya beri paulah hak saya sudah. Nah, kan? Jadi jangan minta mata benda, tapi minta nikmat. Kerana nikmat ni ialah pemberian Allah serta diampunkan dosa. Itu dia panggil nikmat. Nah, nikmat ni nyata Allah, pemberian daripada Allah serta diampunkan dosa. Itu dipanggil nikmat. Kalau pemberian Allah semata-mata, semua pemberian Allah, tapi tidak diampun dosa, itu dipanggil niqmah. Dengan qaf. Niqmah. Nah, kalau Tuhan bagi juga, Tuhan bagi suami, Tuhan bagi isteri, tapi tidak membawakan kita ni dekat dengan Allah, tidak mengampunkan dosa kita. Nah, itu dipanggil niqmah. Anak yang soleh dan solehah. Jangan kita bini dalam rumah ni ada pasangan suami isteri. Nah, 10 tahun tak dapat anak lagi. Itu dia minta dengan Allah, ya Allah, nak anak. Tetapi aku nak anak. Kali dia bunyi 10 ekor, potong you sekor-sekor dia. Nah, ngopak itu sudah susah hati kita. Jadi mintanya nak anak yang soleh dan solehah. Itu. Jadi orang panggil qurratu ainin, sejuk mata hati kita. Tu kita berdoa samalah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kita minta dengan Allah Ta'ala supaya bagi kepada kita bini-bini, suami-suami yang menyejuk mata hati. Qurrata a'yun ni makna kita tengok tu sedar. Kita tengok tu rasa tak serabut kepala. Kita ni duduk kerja sibuk gapo gini-gini. Balik-balik tengok, Natal ni pula serabut perut pula dah ni. Naknya supaya kita balik tengok tu sejuk. Serabut-serabut kita tu hilang. Itu dipanggil qurrata a'yun.
Jadi Nabi Ibrahim pun berdoa macam itu. Nah, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Hadiahkanlah aku, hebahkanlah kepada aku anak yang soleh. Takdir Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim ni tak dapat anak. Nah, tak dapat anak dengan Siti Sarah. Dengan tempoh yang lama tak dapat dia. Akhirnya dengan perintah Allah Ta'ala, pendek ceritanya, diperintahkan untuk berkahwin seorang lagi. Namanya Hajar. Nah, bila berkahwin dengan Hajar, Hajar mengandung, Sarah pun mengandung. Tu. Ini sebab tu kalau suami ni, pasangan suami isteri yang tak dapat anak, kena reda lah. Nah, apa redanya? Tambah seorang lagi. Marah ibu-ibu lagi tu, marah. Ni pantang lah orang kata, nak cakap gitu kan. Nah, tapi sungguh, tengok. Nabi Ibrahim tu tak dapat anak dengan Siti Sarah. Maka diperintah untuk kahwin dengan Siti Hajar. Dapat anak Siti Hajar, namanya Ismail. Nah, duk lama Siti Sarah pun mengandung juga. Dapatnya Ishak. Nah, Ishak ni lah yang menurunkan anak nama Yaqub. Yaqub ni dipanggil Israel. Anak-anak Nabi Yaqub dipanggil Bani Israel. Nah, Israel gelaran kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Isra artinya berjalan malam, hamba Allah. Israel artinya hamba Allah yang berjalan malam. Siapa? Nabi Yaqub alaihissalam. Ni supaya kitanya kalau nak marah ke Zion ni, jangan pergi maki orang lain. Kadang-kadang kita tu nak marah ke Zion ni, duk doa kepada Israel. Laknatullah alal Israel. Siap mu. Nah, minta laknat Allah ke atas Israel. Siapa Israel? Nabi Yaqub alaihissalam. Jangan. Hak jahat tu Suhyuniyah. Apa Suhyuniyah? Zionis. Yahudi itu jadi nama agama bagi fok-fok Bani Israel. Asal daripada anak Nabi Yaqub, Yahuda nama dia. Yahuda inilah orang yang pernah nak bunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tapi akhirnya dia pun jadi nabi juga. Daripada Yahuda inilah digelar dengan nama agama Yahudi. Jadi dalam Quran Allah Ta'ala panggil anak cucu cicit Nabi Yaqub ni dengan gelaran Ya Bani Israel. Hei anak cucu cicit Nabi Yaqub alaihissalam. Itu betapa halusnya bahasa Al-Quran. Jadi kita kalau nak marah ke, nak demonstrasi ke apa, nak doa laknat itu doa laknat kepada Suhyuniyah. Laknatullah ala Suhyuni. Laknat murka Allah ke atas fuak-fuak Zionis. Baru kena ke hak jahat sungguh. Ni laknatullah ala Israel. Terkejut Nabi Yaqub ayat pula kena. Jadi pendek ceritanya, kita tahu belakang dah. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala untuk tinggalkan Siti Hajar dengan Ismail di satu tempat yang tidak ada kehidupan. Tak ada kehidupan. Hak ni kita tak boleh buat. Kita tak boleh tiru-tiru lah. Setengah orang ini maaf lah nak sebut. Setengah orang dia ambil cerita Nabi Ibrahim ni, dia buat amal betul-betul diri dia. Nak sebahagian ataupun sekelompok, segelintir, sekelompok banyak sangat, segelintir jemaah-jemaah tabligh. Bukan semua dah. Nama ada jemaah tabligh sini marah ke hamba pula sini. Segelintir. Mana dia tinggal bini anak dia, tak ada bagi nafkah ke apa, tak ada mengajar ilmu agama ke apa. Dia keluar pergi berdakwah. Lalu bila balik tengok bini anak dia tak semaya lagi, tak bertutup aurat lagi, kata Allah, kena keluar dakwah pula dia kata. Ni orang panggil salah ni dalam pemahaman agama. Ya, kita ni kena ada ikhtiar, kena ada usaha, kena bagi nafkah zahir, kena bagi nafkah batin, kena bagi duit, kena bagi tempat tinggal, kena mengajar agama pada anak bini, kena Tuhan semaya kita suami. Bukan kita pergi ke hulu ke hilir tak tahu 40 hari 4 bulan, lepas tu bini anak kita tak apa. Nabi Ibrahim tinggal gitu ke? Yang cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni perintah Allah Ta'ala. Tu dia tak sama. Dia maqam tajrid.
Makam tinggal usaha. Kenapa itu? Sebab tu Nabi Ibrahim kan ketika mana nak dilempar dengan manjani oleh Namrud, nak lempar dalam bara, dalam bukan bara api, dalam api unggun api besar. Nah, malaikat turun minta supaya Ibrahim doa ke Tuhan. Udu Allah, minta doa lah ke Tuhan, hei Ibrahim, supaya Tuhan perintah ke kami ni. Nah, hilang ke api ni, selamat kamu. Nabi Ibrahim kata apa? Qad kafani ilmu rabbi. Memadai apa hak Tuhan tahu tentang baik buruknya aku. Amma ilaika falaisa hajati. Adapun padamu aku tak ada hajat sikit. Itulah Nabi Ibrahim ni orang makam taslim, tak ada berdoa. Tinggal berdoa. Dia tak berdoa. Dia ada ya Allah selamatkan aku ya Allah. Tak ada. Kerana makam kedudukan dia tu duduk di makam yang tinggal berdoa. Sebab apa? Sebab dia sudah yakin apa yang di dalam ilmu Allah tentang kebaikan keburukan diri dia itu sudah memadai. Kita gitu lah. Kita tak apa itu. Kita disuruh ud'uni astajib lakum. Doalah pada aku nescaya aku perkenan. Tengok. Kita disuruh berdoa sebab apa? Sebab dengan berdoa itulah menzahirkan sifat kehambaan kita kepada Allah. Jadi kita berdoa tu bukan kerana Allah tak tahu, bukan. Kena ingat baik-baik. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, minta apa-apa dengan Allah ni bukan artinya Allah tidak tahu apa yang kita nak. Ini. Sebab ada juga kadang-kadang orang duduk faham doa ni minta dengan Allah, kena minta banyak sikitlah, kena minta supaya Tuhan ni tahu kita nak. Lepas tu kalau kita tak minta, Tuhan tak tahu kah? Nah, Tuhan kan Maha mengetahui. Jadi kita minta tu bukan kerana dia tidak tahu, tapi kerana nak menzahirkan sifat hamba kita. Sebab tu doa ni dengan makna talabus syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarru' bi niyatil ibadah. Minta sesuatu daripada kita hamba kepada Tuhan yang maha tinggi pangkatnya dengan wajah merendahkan jiwa serta dengan niat ibadah. Bukan niat tak tahu, Tuhan tak tahu kan? Atau mana lama sangat berdoa ni? Atau nak minta banyak sikit lah, tak minta kan Tuhan tak tahu pula kita nak apa. Kapis selalu tiga tu. Jangan main-main. Kenapa? Kerana mengisbatkan Tuhan tidak tahu, jahil pada Tuhan. Jangan. Nah, ini peringatan. Supaya kita berdoa tu kita minta gapo dengan Tuhan tu, minta tu Tuhan Maha mengetahui. Kenapa dah Tuhan Maha mengetahui kita duk minta kan? Minta tu supaya menzahirkan sifat hamba. Itu. Tu kerana Tuhan ni Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah dia murka apabila kita tinggal meminta-minta kepada dia. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Anak Adam ni ketika mana mu cerak ke kerak meminta-minta, ketika tu dia marah. Sekali minta tak apa lagi dia ni. Tapi kerak sangat duk minta. Pas minta. Pas RM10, RM10. Menatang. Marahlah. Anak Adam tak boleh. Sekali dua minta boleh lahir lagi. Nah, kalau minta kerak-kerak, sudah. Nak marahlah. Tuhan tak aku tu. Ketika kita tak meminta tu dah dia marah. Sebab apa? Kita tu rasa macam kita ni Tuhan lah. Tak berajak ke Tuhan. Dah. Adapun Nabi Ibrahim dia tak minta dengan Tuhan, bukan dia rasa tak berajak dengan Tuhan, tapi merasai bahawasanya apa yang baik untuk diri dia sudah Tuhan mengetahui. Tak perlu lagi dia nak minta, nak ajar Tuhan gitu gini. Tu dia martabat dia lain. Nah, kita orang martabat rendah ni minta dengan makna Tuhan Maha mengetahui, tapi kita menzahirkan sifat kita sebagai hamba. Ya Allah, Rabbana, Allahumma, Rabbana, Allahumma. Duk minta dengan Tuhan. Tuhan Maha mengetahui, tapi kita duk sebut sama ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, Allahumma. Ini menzahirkan sifat kita sebagai hamba. Itu. Maka Tuhan suka. Tuhan suka bila kita ni menzahirkan diri kita sebagai hamba. Sebab manusia ni dia teruk, dia pelampau. Bila dia rasa dia kaya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sebenarnya Tuhan kata, manusia ni tagha, pelampau. Bilakah dia pelampau? Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia dilihat seperti kaya. Kaya ni makna tak berajak ke berapa. Kayak kita kan? Masa kita sihat, tak ada apa-apa masalah, ada kita rasa berhajat dengan Allah? Tak rasa.
Padahalnya kita nafah demi nafah, nak kelip mata pun Allah, nak menafah, nak hembuh nafah pun Allah, hatta nak terberak, nak ketuk pun Allah. Sungguh, kalau Allah tak izin ketuk, kembung perut kita, orang tak cakap terang. Tak tubik ketuk. Nah, Allah nak ketuk. Semuanya. Tapi kita tak berasa berhajat pada Allah. Bila kita rasa berhajat pada Allah, time semayang hajat. Time tu baru rasa berhajat. Ya Allah, tolonglah. Tu pun silap banyak tu. Kadang-kadang dia minta tu bukan berdoa dak, dia perintah pula Allah. Tu. Ugut pula Tuhan. Nah? Ia tukar antara doa dengan amar. Nah, dengan iltimas. Dia minta sesuatu ni ada 3 peringkat. Pertama doa. Doa makna daripada kita hamba kepada peringkat yang lebih tinggi. Itu. Yang keduanya amar. Amar ni mana? Perintah daripada tinggi kepada rendah. Talabus syai' minal a'la ilal adna ala wajhi takallufi aw ala wajhi ta'addubi dipanggil. Tuntut sesuatu, perintah sesuatu daripada yang pihak tinggi kepada pihak yang rendah. Macam ayah kita kan tinggi pada kita. Nah, kalau dia suruh kita pergi basuh kereta, itu bukan doa tu. Hak tu amar, perintah. Tu. Along, pergi basuh kereta. Kayak gitu. Bukan, along, tolonglah basuh kereta, tolong. Oi, pelik ayah tu dah ayuh. Nah, pergi basuh kereta. Gitu. Daripada pekat tinggi pada pekat rendah. Ala wajhi takalluf, di atas wajah nak memberati atau ta'addub, nak mengajarkan adab. Itu dia panggil amar, perintah. Kalau sama setara, macam kita tak ada apa-apa pakak sama. Ini dipanggil iltimas. Nah, minta tolong juga orang panggil iltimas. Jadi kita berdoa pada Allah tu jangan silap jadi iltimas atau amar. Biar betul-betul doa. Nah, ini kadang-kadang jadi amar. Ya Allah, bagi aku projek ni ya Allah. Kalau tak bagi siapmu aku tak sedar semaya apa ni. Siap ugut pula tu hari ni. Itu dia panggil bukan doa tu, untuk amar dia panggil dah. Perintah tu ke Tuhan. Jadi tukar dia ke Tuhan, Tuhan ke hamba tak tahu mana so. Nah? Baik. Jadi Nabi Ibrahim ni makam lain dah. Jangan kita duk buat tiru jangan dah. Jangan duk buat tiru. Melainkan apabila seorang tu di makam tu tak apa. Makam tajrid dia panggil. Ada sungguh makam tajrid. Kita ni makam asbab, makam usaha. Nak duit, nak makan, nak minum, kena kerja, kena menego, contoh. Kena keluar cari habuat dunia. Itu. Ada setengah-setengah hamba Allah, dia Allah Taala tak bagi ya hijau ada. Antara lain Maryam ibunda Nabi Isa tak hijau. Dia duduk ibadat di mihrab dia. Sehingga Nabi Zakaria rasa heran. Buah-buah yang tidak pada musimnya ada. Tu kan orang panggil makam tajrid. Jadi kita tak boleh orang panggil nak orang panggil apa? Nak mencapai satu makam tu tanpa benar-benar kita berada pada kedudukan tersebut. Disebut dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, iradatu kat tajridu. Iradatu kat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati. Kemahuan engkau nak kepada makam tajrid, tidak perlu usaha. Rezeki itu Allah Taala sapa kukuk mana-mana pun. Tak kena hijau. Padahal Allah telah meletakkan kamu ni pada makam usaha, makam asbab. Kemahuan kamu seperti itu ialah setengah daripada syahwat, keinginan nafsu yang tersembunyi. Itu. Sebab ada di kalangan kita ni. Ni ada satu orang ibu. Dia mesej ke saya supaya nasihat anak dia. Sebab apa? Anak dia ni dulunya tak semaya, tak jaga ibadat ni. Hijau sungguh-sungguh. Hijau sungguh-sungguh. Beli rumah, beli kereta. Tiba-tiba jadi apa tak tahu, jadi hidayah ke apa, Allah alam, berubah jadi. Berubah tu berhenti hijau. Ni masalah ni. Rumah pun jual. Sebab apa? Reba dia kata. Dulu wak pinjaman dulu reba.
Nah, lepas tu kereta apa habis juga. Lepas tu dia rela duduk dengan keadaan terhebah naik Grab, dah tu rumah pun sewa, kecek, anak jujuk-jujuk dah. Susah jadi. Susah hati mak dia. Nah, jadi daripada tak semaya tu, tak juruh tu, jahat ni, berubah jadi baik tu mak dia suka dah. Tapi jadi salah dapatnya. Tu nampak dah. Tak hijau, tak berapa ni bahaya ni. Salah faham ni. Nah. Ini kadang-kadang apa-apa kita ni walau kita nak juruh tapi kokok mana pun ilmu tetap utama. Jangan kita jadi abid yang tertipu dengan syaitan. Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin satu kisah. Di zaman Bani Israel dulu ada sekelompok abid. Abid ni kaki kuat amat ibadat. Dia berdoa ke Tuhan, ya Allah, berilah kami ni dapat tengok syaitan, dapat lihat syaitan. Kenapa? Karena kalau kami dapat lihat syaitan, kami bunuh syaitan. Aman dunia. Ke syaitan ni lah jadi manusia dia jahat ni. Hidup fikir lagu tu. Lalu satu orang-orang alim kok jemaah abid tadi tu. Dengar demo ni duduk doa. Allahumma arini syaitan. Ya Allah, berilah kami dapat lihat akan syaitan. Lauka kalaulah kami ni dapat lihat syaitan, nescaya kami akan bunuh syaitan tersebut, aman dunia. Duduk doa lagu tu. Orang alim nasihat, jangan doa lagu tu. Nah, minta doa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, selamatkan kami daripada tipu daya syaitan. Kita dapat lihat syaitan ke, tak dapat lihat syaitan ke, itu bukan masalah utama. Tengok dia, atau tak dapat tengok dia, itu bukan masalah utama. Masalahnya kena tipu tu hak utamanya. Kalau tengok dia kena tipu, belana-lana belambok ramai orang boleh tengok syaitan pun kena tipu ke syaitan. Nah, syaitan ni asal perkataan syaitana dengan makna ba'udah, tiap-tiap yang membawa jauh kita daripada Allah, dia panggil syaitan. Minal jinnati wan nas, daripada jin dengan manusia. Kita nak mari masjid, nak mari surau. Tak gimana tu? Ada kuliah Tuhan, nak pergi surau. Dia kata kuliah Tuhan semua. Mari gak minum kopi dulu. Tu. Pergi kuliah ni dekat diri dengan Allah. Duk kedai kopi, minum kopi, duk ngumpat ke apa, jauh dengan Allah. Tu. Orang pun syaitan ni, perangai syaitan. Dia kata, ya juga. Tak utuh surau tu kalau tak pergi sekali. Kita pun ya juga sekali ya. Tengok. Dengan manusia, hak perangai syaitan pun kena tipu banyak dah. Apatah lagi syaitan, hak tak nampak. Jadi orang tok guru orang alim tadi tu yang nasihat kata jangan berdoa lagu tu. Doalah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada tipu daya syaitan. Bukan masalah nampak ke tak nampak. Faktor abid ni kata, pandai-pandai tok guru nak nasihat. Dia maya banyak mana ya. Ni abid dia banyak lagi ibadat. Orang alim biasa-biasa je ibadat dia. Apa tak dengar kata nak buat mana? Doa ke Tuhan, akhirnya Tuhan bagi nampak syaitan. Duk doa ramai-ramai fak ya, tiba-tiba mak syaitan duduk depan. Nampak syaitan weh. Likong fak dia syaitan ni. Syaitan kata, sudah. Mana nampak aku kan ni? Syaitan pun kejut. Sudah. Mana likong ni? Nampak kan aku ni kata? Nampak dah mu ni. Kami nak bunuh ni. Mu lah ni habis hanya anak adas jadi sesak. Kami nak bunuh mu ni. Syaitan kata, sabar dulu. Sebelum bunuh aku ni kena sabar. Aku nak cerita. Kenapa fuk-fukmu ni sampai sekarang ibadat ke Tuhan tak berhenti-henti? Mu nak tahu sebab apa? Sebab umur fuk-fukmu lebih 100 tahun dah. Kalau fukmu umur sebelum 100 tahun, pasti aku berjaya untuk tipu daya fuk-fukmu. Tapi oleh kerana umurmu lebih 100 tahun, aku tak mampu dah nak tipu daya fukmu. Fukmu kira hebat dah, lebih pada 100 tahun. Aku duk godo, hasuk. Daripada umurmu akhir balik sampai umur 100 tahun, mu tetap ibadat, tak buat maksiat. Ni sekali umurmu lebih 100 tahun dah. Ada 150, ada 200 tahun, ada 300 tahun. Umur zaman dulu kan. Jadi fuk tak abid tu nak bunuh dia tu mikir fuk ya. Maknanya kita ni syaitan tak mampu dah nak buat khianat ni. Kerana umur kita lebih 100 tahun.
Jadi kalau kita minum arak sikit ke, judi sikit ke, zina sikit ke, tak ada masalah lah. Sebab apa? Sebab kita tidak akan ditipu oleh syaitan. Sebab umur kita lebih 100 tahun dah. Akhirnya fok-fok tu abik tu jadi ahli maksiat. Syaitan kata padai muka. Kena tipu pada-pada. Tengok. Tu dari cerita kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali cerita lagu tu. Maka sebab tu jangan kita tidak bersama dengan orang alim. Apa-apa kita nak buat, tanya orang alim. Tanya orang berilmu. Betul tak ni saya ni nak jual kereta, nak jual rumah ataupun nak tak sih dah benda-benda ni. Lepas tu saya duduk rumah menyewa gitu, jalan kaki gimana-mana. Orang alim tak akan kata boleh tu, molek tu. Dia akan tengok kedudukan kita tu bagaimana. Takut bimbel lama kelamaan, susah rupa-rupa jadi warok ni. Tak ada pertolongan Tuhan. Akhirnya kembali pula hijau dengan tak jaga semaya puasa roho apa semua. Susah. Maka sebab tu rahimahullahu, Allah Ta'ala mengasihi liman arafa biqadri nafsih, bagi siapa yang mengetahui qadar kemampuan diri dia. Jangan kita buat melampaui kemampuan diri kita. Nanti apabila kita tak mampu, kita selok. Semaya tahajud 100 rakaat, akhirnya subuh tak semaya. Penat tu. 100 rakaat nak semaya sini. Akhirnya 5 waktu tak semaya. Apa? Tahajud kuat dah dia. Tu tengok. Jangan. Kenalah kita ni tengok ukur baju di badan sendiri. Itu makna gitu. Baik. Maka tak kala mana Ismail ni dalam Quran cerita, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tak kala mana Nabi Ismail ni sampai umurnya yang boleh pergi berjalan bersama dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah Ta'ala bagi mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, melihat dalam mimpi dia sembelih anak dia. Dia mimpi ni bukan sekali, banyak kali. Mimpi kali pertama, tu lamma kanat lailatut tarwiyah wa nama ra'a fil manami. Tatkala mana sampai pada malam tarwiyah, melihat oleh Ibrahim alaihissalam di dalam tidurnya, man yaqulu, orang yang berkata, ya Ibrahim, hey Ibrahim, uf binazrika, gi buat dengan nazar engkau. Nazar dulu. Namanya dia puja dulu. Falamma asbaha, maka tatkala mana berpagi-pagi Ibrahim, akhadha yatarawwa. Maka jadilah Ibrahim tu yatarawwa ni mana yatafakkar, mana mikir. Ahuwa minallah am minasyaitan? Adakah mimpi itu daripada Allah atau daripada syaitan? Nabi Ibrahim mikir, betul tak mimpi ni suruh sembelih anak ni? Sebab itulah dinamakan hari tersebut hari tarwiyah. Faliza summiya yaumat tarwiyah. Karena tu dinamakan hari tersebut hari tarwiyah. Tarawwa ay tafakkar, mana berfikir. Nabi Ibrahim mikir, betul tak mimpi ni daripada Allah? Bukan tu pakai mimpi gitu dah. Padahal Nabi ni mimpi dia wahyu, bukan macam kita. Setara Nabi Ibrahim ni mimpi sekali bukan terus telah. Mikir dulu, ahwa minallah am minasyaitan? Adakah mimpi ini daripada Allah atau daripada syaitan? Sebab apa? Sebab sembelih anak kot. Sebab tu ada orang tulis dalam Facebook ni. Aduh, dia kata kalau Tuhan suruh sembelih, suruh perintah sembelih anak, saya tak akan ibadat ke Tuhan lagu tu. Tuhan zoling, dia kata lagu tu. Ni cakap orang yang tidak benar-benar faham tentang agama. Tak faham agama. Pertamanya Tuhan tak akan suruh mung, sebab Tuhan tahu mung tu tak akan taat Tuhan. Perintah lagu tu. Nabi Ibrahim ni ialah ulul azmi minar rusul. Di antara rasul-rasul yang diuji dengan bebanan yang berat. Dan Tuhan Maha mengetahui bahawasanya Ibrahim pasti akan laksana. Sebab tu disuruh. Dan tidaklah Nabi Ibrahim sembelih anak dia sungguh. Nanti akhir ayat tu disebutkan
Falamma aslama wa tallahu lil jabi. Nah, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, diganti ke Nabi Ibrahim itu dengan kibas, dengan binatang yang lain. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim ini benar-benar ikhlas nak menunaikan ibadat. Nazar dia tadi. Falamma ra'a thaniyan fil mana, maka tatkala Ibrahim mimpi pula pada malam yang kedua. Nah, mimpi sama. Apa? Ya Ibrahim, uf binazrika. Gih, segera buat dengan nazar engkau. Apa? Sembelih anak. Dah mu janji dah mula. Kalau ada bagimu anak laki-laki lalu diperintah untuk sembelih, pasti aku akan sembelih untuk jalan Allah. Aku tak ada heran. Tengok. Nah, falamma asbaha, maka bila berpagi-pagi, arafa, yakinlah Nabi Ibrahim annahu, bahawasanya mimpi tersebut minallah, daripada Allah. Ini perintah Allah. Maka karena itu dinamakan hari selepas itu dipanggil hari Yaumul Arafah. Nah, hari Yaumul Arafah, hari Araf, mana kena. Nah, kemudian padang itu pun dipanggil padang Arafah. Hari tersebut pun hari Arafah. Sebab tu kita puasa tu bukan kerana hanya wukuf di padang Arafah, bukan. Itu tu. Nah, artinya kalau tidak ada wukuf, sunat tak puasa? Tetap sunat. Karena sunat puasa tu bukan semata-mata perbuatan wukuf, tapi hari wukuf tu. Nah, tu lagu tu. Ada orang duk faham sebab berlaku wukuf. Sebab tu dia puasa awal, sebab hari wukuf hari Jumaat. Nah, hari tu kan? Ada dia mau duk puasa hari Jumaat. Sebab dia kata, puasa ni sebab berlaku wukuf. Nah, wukuf di Mekah tu hari Jumaat. Kita kan hari Sabtu. Nah, dia tak faham tu. Puasa tu bukan semata-mata berlaku perbuatan wukuf di padang Arafah. Kalau puasa tu kerana semata-mata berlaku perbuatan wukuf di padang Arafah, kalau hari itu takdirnya tak ada haji. Macam sebelum-sebelum ni kan, masa corona itu tak ada haji, maka tak ada lah wukuf. Nah, kerana haji itu ialah Arafah, wukuf di Arafah. Nah, maka adakah tak sunat puasa? Jawabnya sunat. Kerana sunat tu bukan semata-mata perbuatan wukuf tu. Nah, nak kena faham molek tu. Maka sebab tu kitanya sunat puasa mengikut tempat kita. Bukan kerana perbuatan wukuf orang di Saudi ni, bukan. Dah. Habis. Tu. Summa ra'a fil lailati salisati. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pun mimpi pula pada malam yang ketiga. Malam ketiga itulah dinamakan malam sembelihan. Nah, jadi 3 kali Nabi Ibrahim mimpi, barulah Nabi Ibrahim pun cerita kepada anak dia. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Hei anakku, aku mimpi, aku diperintahkan untuk sembelihmu, hei Ismail. Apa pendapatmu? Tanya pendapat. Nak tengok anak dia ni anak soleh ke tidak. Nah, kalau kita pok apa ni? Dah lah tinggal aku kecil-kecil dulu dah tu ni. Nah, mari-mari nak sembelih pula dah orang. Pok jahat ni, kakak kita lagu tu kita. Tapi oleh kerana betul sungguh Allah Ta'ala kurnia anak yang soleh Nabi Ibrahim ni. Nah, hasil berkat didikan ibu dia. Sebab tu anak ni sebenarnya guru pertama dia ialah ibu. Nah, ibu ni ialah guru pertama bagi anak-anak. Baik bu, anak-anak ni jarang terletak pada bapak. Sebab bapak ni memang hijau dia banyak duduk di luar. Sungguh. Sebab tu dalam ayat yang lain pun Allah Ta'ala kata, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Tengok. Ingat cerita Maryam bintu Imran. Allati ahsanat farjaha. Ya, yang mana Maryam ni menjaga maruah dia, menjaga kemaluan dia. Maka kami tiupkan roh kami kepada Maryam, iaitu dapat anak Nabi Isa. Ini nak cerita kata bahawasanya kalau seorang perempuan tu yang salihah, jaga agama, jaga maruah, maka
kebiasaannya dapat anak-anak yang soleh dan soleh. Kena sebut kebiasaan, bukan pasti itu tidak. Nah, kerana ujian Allah Ta'ala ni kadang-kadang tidak sama. Nah, sebab ada orang yang dapat suami yang soleh, isteri yang jahat. Biasa tu. Nabi Nuh, Nabi Lut, isteri dia tu bukan tak pakai tudung, kafir dah. Daraballahu masalan lillazi nakafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Ta'ala buat contoh dengan perempuan yang kafir kedua-duanya, isteri bagi Nabi Nuh, Nabi Lut. Kanata tahta amraini min ibadina salihin. Padahal dua-dua ni jadi bini hamba kami yang soleh kedua-duanya. Suami soleh, Nabi Nabi Nuh, Nabi Lut. Tapi bini kafir. Biasa tu. Jadi nak ceritanya, suami yang soleh pasti dapat isteri yang solehah, tak pasti. Biasanya saja. Jadi jangan kata pasti, jangan. Biasa saja. Adanya dapat isteri yang solehah. Ada tak suami yang soleh dapat isteri yang jahat? Oh, ada. Sebagai ujian bagi dia. Bagaimanakah dia menghadapi ujian tersebut? Itu terpulang. Itu dah. Sebab tu kita ni kalau duduk di zaman Nabi Nuh ni rasa kita tak masuk Islam ni rasa. Tentu-tentu dah kita katakan Nabi Nuh, apa Nabi nak syarah kau orang, nak ceramah kau orang. Bini sendiri pun kafir. Gi, ajar bini anakmu dulu. Nak ajar orang. Kita lagi tu ya. Kita kan suka libat-libatkan orang tu dengan bini dengan anak dia, tak ada pasal-pasal. Ketua agama apa bini sendiri. Kita biasa dengar orang cakap lagu tu. Sultan ni ketua agama apa bini sendiri. Jangan cakap lagu tu. Bini sultan tu tanggungjawab sultan. Akhirat esok kita tidak akan ditanya tentang bini orang lain, tak akan tanya. Kalau kita ditanya, kita berhak marah pula Tuhan. Tak sungguh. Kalau Tuhan tanya kita dah, Mama, mana bini sultanmu tu gini-gini? Kita berhak marah pula Tuhan. Tuhan apa tanya saya? Tanya suami dia lah. Saya bukan suami dia. Kita berhak pula marah Tuhan. Kalau bini orang lain di atas tanggungjawab kita. Tak dah. Bini orang, bini dia lah. Bini kita. Maka jangan kita capuk urusan peribadi orang, jangan. Saya tak semaya tu masjid surah tu. Apa? Tu imam bini dia Pontianak. Dia kait bini tu imam. Padahal bini tu imam tak pernah ganti pun tu imam. Betul tak? Tu imam sakit perut ke bini dia ganti jadi imam? Tak ada. Tapi orang kita tu lagu tu. Mentaliti kepala otak dia. Tak betul cara memikir. Biasa. Suami yang jahat, isteri yang baik. Biasa. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Tengok. Allah Taala ujikan isteri yang mukminah Asiah jadi suami dianya Firaun. Tengok. Jadi sebab tu orang rumah orang tina ni kalau ada suami-suami yang nakal-nakal sikit ingatlah. Ingat apa? Ingat Siti Asiah. Tu. Nakal lagu mana pun suami kita adakah setahap dengan Firaun. Kalau setahap dengan Firaun tak apalah nak itu. Tapi kalau jahat Firaun lagi ustaz, dah tu Asiah sabar. Asiah doa ke Tuhan. Dia tak mengadu dalam Facebook, dia tak mengadu dalam apa? Ke Nabi Musa dah. Iz qalat rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Itu katanya Asiah. Dia mengadu ke Tuhan. Binakan aku mahligai dalam syurga. Selamatkan aku daripada Firaun dan orang-orang zalim ya Allah. Dia tak mengadu ke Musa, dia tak mengadu. Kita habis orang kita pergi imbok. Tolonglah saya. Suami saya ni duk mengadu apa? Ni boleh nak mengadu. Pergi ke qadi tu. Ngadu ke qadi tu. Tu ada jalan dia, ada solusi dia juga. Itu. Baik. Jadi daripada cerita Nabi Ibrahim ni 9 anak. Nabi Ibrahim, Ismail bila dengar kata Ibrahim kata Allah Taala perintah ke aku untuk sembelihmu, apa pendapatmu? Jawabnya Ismail, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Qala ya abati fa'al ma tu'mar
Kata Ismail, hei ayahandaku yang dicintai, ya abah, if'al, buat apa waktu suruh tu. Tu'maru satajiduni insyaallah minas sabiri. Pasti mu akan dapati aku ni di setengah orang-orang yang sabar. Jadi bukan Ibrahim saja dah diuji, Ismail pun diuji. Maka kerana tu pengorbanan yang sangat besar dua beranak ni. Bukan hanya dua ni, Hajar pun diuji. Awal-awal lagi Ibrahim dengan Ismail keluar rumah tu, setan mari selalu ke telinga Hajar. Nampak lain macam Ibrahim ni. Dengan tali, dengan pisah, dengan kamu tak rasa pelik ke? Kamu tak rasa pelik ke? Cuba gak ikut. Takut dia nak sembelih ke anakmu tu, kan? Dia bukannya saya sangat. Dia duk asuk-asuk. Tapi Hajar tetap bertakwa kepada Allah. Dan Ismail pun tetap bertakwa kepada Allah. Ibrahim pun tetap bertakwa kepada Allah. Sabar. Sehingga syaitan-syaitan itu dilontarnya dengan batu. Sampai sekarang pun kita kalau pergi buat haji tu ada orang panggil ar-ramyu, melontar di jumrah. Tapi macam-macam sekarang ni. Bukan setakat melontar, naik atas tu selfie pula ada. Selfie dengan syaitan pun ada juga, macam-macam dah. Isyarat iaitu melontarnya. Ya sebenarnya syaitan ni boleh masuk dalam tubuh kita. Inna syaitana Nabi sebut dalam hadis. Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dammihi. Syaitan ni dia boleh masuk dalam tubuh kita melalui liang-liang darah. Itu boleh masuk. Tak ada belah. Jadi hak kita duk melontar, orang buat hijrah haji duk melontar ar-ramyu tu isyarat saja nak mengenangkan perbuatan Nabi Ibrahim, nak membesarkan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sebenarnya syaitan ni boleh masuk dalam tubuh kita. Boleh masuk dalam tubuh kita. Melalui apa? Liang-liang darah kita. Ke mana dia nak pergi? Ke jantung hati kita. Sebabnya dalam hadis lain Nabi kata, laula anna syayatina, kalaulah tidak kerana syaitan ni yahumuna ala qulubi bani Adam, mengerumuni dalam jantung kita anak Adam, la yanzuru ila malakutis samawat, pasti kita anak Adam ni boleh melihat alam malakut sebelah atas. Mana mata hati kita ni nampak syurga, nampak nikmat-nikmat syurga. Bukan mata kepala. Mata kepala tetap terhijab. Tapi mata hati ni kalau tidak kerana syaitan mengerumuni, pasti mata hati ni nampak nikmat syurga. Syurga dengan nikmat-nikmat syurga. Kalau nampak hak lagu tu kan, ada tak macam kita sekarang ni ibadat? Tak ada. Semuanya akan berlomba-lomba untuk kebajikan akhirat. Tapi oleh kerana hati kita tak nampak alam malakut sebelah atas, tak nampak syurga, nikmat-nikmat syurga. Kenapa tak nampak? Kerana dikerumuni oleh syaitan. Kenapa dikerumuni oleh syaitan? Kerana syaitan masuk melalui liang-liang darah kita. Kenapa syaitan masuk melalui liang-liang darah kita? Kerana kita makan banyak. Sebab tu Nabi kata, fadayyiku majariyahu bil ju'i, persempitkan liang-liang darah kamu itu dengan banyak berlapar. Sebab tu kalau bulan Ramadan ia lain. Kita rasa lain dah. Ibadat kita rasa rajin siang hari. Malam-malam juga. Sebab apa? Sebab makan nasi 3 pinggan. Buka puasa. Tapi kalau siang hari rasa ngek-ngek tubuh. Sebab apa? Sebab siang hari kita berlapar. Maka sebab tu setiap daripada urusan hijaan agama ni tidak akan terlepas daripada pengorbanan. Kita nak lawan syaitan, tak usah bagi syaitan masuk dalam tubuh kita, kita kena korban makan banyak. Betul tak? Kena korban minum banyak. Bukan nak kurus saja. Kerana setengah orang diet tu sebab nak kurus. Dah, sebab kita nak jiwa kita tu tenang. Bila ibadat, nampak akhirat, nampak orang panggil nikmat syurga, maka kena mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah jalan kami. Apa mujahadah? Jid wal ijtihad. Bersungguh-sungguh, bersisi lengan, bercawak kotak, kata orang Kelantan. Lihat sini. Bersungguh-sungguh, bersisi lengan, bercawak kotak. Apa maksud? Yang ni bersungguh-sungguh.
Itu. Perlukah pengorbanan? Perlu. Apa sahaja perlukah pengorbanan? Termasuk kita bekerja, cari nafkah, perlukan pengorbanan. Nah, kalau tidak ada sifat berkorban, tak ada sifat sanggup untuk mengorbankan diri kita, maka tidak akan tercapai apa yang kita hajat. Tak akan tercapai. Sebab tu orang nak kaya bukan senang nak kaya. Itu ni. Bukan senang nak senang. Susah. Kena bersenggah mata, jaga banyak, jumpa orang tu, jumpa orang ni. Betul? Betul sungguh. Kalau urusan dunia pun seperti itu, apatah lagi urusan akhirat. Lebih-lebih lagi urusan akhirat. Maka sebab tu Allah Ta'ala firman dalam ayat yang membaca awal-awal tadi, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sebenarnya tak sampai akan Allah oleh daging dan darah-darah korban kamu. Kalau kita duduk sembelih hari raya itu, bukan duduk sapa ke tu, daging dia, darah dia. Darah jatuh ke bumi. Iraqatid dam jatuh ke bumi lah darahnya. Daging masuk dalam perut kita. Patut apa Allah Ta'ala kehendak daripada perbuatan kita mengadakan ibadat korban? Walakin yanalu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah ialah takwa dalam jiwa kita. Apa takwa? Ai imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang disuruh oleh Allah dan tinggal apa yang ditegah oleh Allah. Ini takwa inilah perkara yang sangat besar sehingga tiap-tiap Jumaat dipesan semua. Ni hari Jumaat, orang perempuan tak gilah, tak hadir Jumaat. Kita orang laki-laki ni kalau pergi Jumaat pasti kan 2 kali khutbah tu, 2 kali tu khatib kena pesan, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Apa takwa Allah? Buat apa yang disuruh oleh Allah, tinggal apa yang ditegah oleh Allah. Itu yang panggil takwa Allah. Tapi bagaimana kita nak buat apa yang disuruh oleh Allah dan nak tinggal apa yang ditegah oleh Allah kalau tanpa ilmu? Ni tak akan dapat. Barangkali kita ingat kita sedang mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah. Tidak. Kita bahkan derhaka dengan Allah dengan apa yang disuruh oleh Allah. Semaya ikut cara kita. Ibadat korban pun ikut cara kita masing-masing. Ada? Tak belajar bab korban, tak belajar bab udhiyah. Ini supaya kita rasa bahawasanya mengaji ilmu tu bukan sambil-sambilan. Bahkan perkara yang terpenting sekali dalam urusan agama. Al-ilmu imamul amal atau muqaddimatul amal wal amalut tabi'uh. Dan amal tu ialah makmumuhu, yang mengikut bagi ilmu, makmumnya bagi ilmu. Ada orang dia buat korban tapi dia tak belajar buat korban. Dia tak tahu bahawasanya sebelum dibahagikan kepada 3 bahagi, 7 bahagi itu kena nyata dulu, orang panggil hak milik 7 bahagia korban. Sebelum disembelih kena dapat izin daripada 7 bahagia. Itu mengaji pakai sembelih itu. Ya betul mati lembu tu ni. Ya betul lapar-lapar, kerak-kerak. Jangan. Ibadat ni kita kena ihtiyat, kena cermat, kena belajar sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Kalau urusan fiqh, urusan syariat, semaya, puasa, zakat, haji kita semua. Barulah benar-benar kita ya'ti biha 'alal wajhil ma'muri bih. Kita mendatangkan perintah Allah sebagaimana wajah yang diperintah oleh Allah. Dan kita menjauhi larangan Allah sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Itulah dipanggil taqwallah. Jadi kalau kita hari-hari Jumaat, setiap minggu kita duduk hadir semua, tu imam duduk khatib ittaqullah, takwalah pada Allah. Apa makna takwa pada Allah? Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Bagaimana nak buat apa yang Tuhan suruh dan tinggal apa yang Tuhan tegah tanpa ilmu? Tak mungkin. Hanya kita saja yang menyangka kata kita buat apa yang Tuhan suruh. Kita tinggal apa yang Tuhan tegah. Hakikatnya kalau tanpa ilmu,
kita tidak benar-benar yakin bahawasanya apa yang kita buat tu seperti mana yang disuruh oleh Allah, dan kita tinggal tu benar-benar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ibadat korban yang kita lalui pada tahun ni, kita maknaikannya dengan berbangkit semangat dalam jiwa kita untuk mengaji ilmu agama. Korbankan masa kita. Jangan kita kata ilmu agama ni untuk orang mengaji di madrasah, di pondok. Dah, hak fardu ain atas kita tetap kita kena belajar. Hak di pondok tu orang mengaji fardu kifayah, nahwu, saraf, ma'ani, bayang, badai, istiqaq, wadha, usul fiqh, usul tafsir, qawaid fiqh, usulul fiqh, mantiq, adabul bahsi wal munazarah, itu hak fardu kifayah. Hak fardu ain atas kita. Nak kalau perempuan haid, istihadah, nifah, sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting supaya tahu bahawasanya darah hak mari itu haram dia sembahyang, darah hak mari itu wajib dia kena sembahyang, ada hak wajib sembahyang, ada hak haram dia sembahyang. Apa nak tahu di mana kalau tanpa ilmu? Ini supaya kita korbankan masa kita untuk kita mengaji perkara-perkara yang jadi kefarduan di atas diri kita daripada akidahnya, syariatnya dan akhlaknya. Mudah-mudahan benar-benar orang panggil ibadat korban kita tu kita maknai dengan pengorbanan dalam erti kata yang sebenarnya dalam kehidupan kita beragama, insya-Allah. Jadi itu saja rasanya sudah 9:38 ni. Mudah-mudahan yang baik datang daripada Allah dapat kita ambil yang iktibar, yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, untuk perkongsian hari Jumaat, siapa-siapa nak tambah pahala hari Jumaat ni, boleh untuk berwakaf kepada pembinaan pondok kita di Kuang, Sungai Buloh. Jadi sekarang ni kita dalam progres pembinaan, hampir siap dah asrama pondok pelajar, pasal bumbung apa dah nak masuk elektrik, cuma air tak dapat. Air tu Sabah tak boleh nak sapa di tanah pondok kita. Lepas tu kita boring tu seminggu lebih tak tubik juga air. Tak keluar juga, tak ada air bawah tanah. Sekarang ni kita tengah berurusan dengan Syabah lah, minta jasa baik supaya tambah tekanan ke lagu mana supaya sampai juga air di tanah tu. Sebab apabila siap dah pondok, pelajar kita nak boleh masuk pondok baru ni, kalau tak ada air tak boleh pindah juga. Jadi kalau tak boleh pindah, buat apa? Buat bangunan ke apa dia ni? Okey, dia mau begok nak basuh dengan elektrik, tak pernah Sabah pula situ nah. Jadi air itu sangat penting. Jadi sekarangnya nak kita berurusan untuk masuk air di tanah pondok tu. Jadi untuk berwakaf satu bata RM20. Satu bata RM20, kita bagi siji kenang-kenangan lah. Jadi jangan wakaf sebata sungguh. Wakaf lah banyak sikit. 10 bata ke 100 bata lagi molek. Jadi siapa-siapa nak berwakaf, tak ada pelajar pondok kita tu dia buka wakaf di luar sana. Jadi mudah-mudahannya sebagai perkongsian lah, sebab tempat kita duduk sekarang ni uzur sangat. Ustaz-ustaz kita pun banyak dah pindah sebab terlalu dhaif bangunan tu, nak kena renovate dah kita sewa ni. Jadi kalau boleh ni nak cepat siap lah pondok di tanah wakaf kita hak baru ni, supaya pelajar-pelajar kita dapat selesa dalam belajar, insya-Allah. Jadi itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masa yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi